Okay, so kita nak tahu di manakah standing wave terhasil dan kita dah faham di mana formation dia berlaku pada kes stretch string dengan air cooler. Okay, jadi saya akan terus masuk untuk kes yang pertama. Okay, di mana saya akan pecahkan case by case. Kita ada 3 aplikasi. Okay, so kita akan tengok terus case stretch string. Okay, so case 1 is the standing wave in the stretch string. Okay, so string tu perlu meregang, barulah dia akan menghasilkan getaran. Kalau string tu tak meregang, dia unstretch, dia tak akan menghasilkan getaran pada tali. Okay, so case stretch string maksudnya macam mana kita nak menghasilkan bunyi pada stretch string. Okay, jadi saya terus tunjukkan. Ini sebenarnya pada lecture note slide yang ke-45. Okay, kalau awak buka slide, lecture note saya dalam website dan tengok pada slide yang ke-45, saya simplifykan slide tersebut dengan video yang saya tunjukkan sekarang. Okay, jadi ini adalah case stretch string. Boleh ke dengar suara saya kalau saya on the sound? Sekarang saya dengar tak suara? Dengar. Okay, jadi tali. Kalau perasan, dia ada beberapa ketebalan. Saya tune. Ini adalah tali 1, tali 4, tali 5. Okay, tali 1 ni adalah ketebalan yang paling besar. Okay, tali 6 yang paling halus. Okay, jadi sekarang saya letakkan saya punya finger position tu pada satu tempat sahaja. Saya tak ubah finger position. Okay, dan awak cuba kenal pasti yang mana perubahan dengan bunyi antara tali 1 hingga tali 6. Mana yang paling kurang langsing? Yang paling langsing? Satu, 6 ke ataupun Madam, boleh ulang kurang jelas suara? Sorry, say again? Suara kurang jelas. Okay, maksudnya saya kena off the sound. Maksudnya masa saya on the sound tadi awak tak dengar saya tanya apa Dengar tapi tak jelas. Okay, tak apa. Saya bagi soalan dululah kalau macam tu. Soalan saya adalah, saya meletakkan jari saya pada satu kedudukan yang sama. Saya tak ubah. Sebenarnya kita boleh ubah jari ni. Nampak? Okay, saya letakkan pada satu position. Okay, katakan dekat situ. Okay, jadi tali 1 adalah tali yang paling tebal. Bermaksud density dia paling tinggi. Tali 2, second tinggi. Tali 3, kurang sikit. 4, kurang. 5, kurang. 6, yang paling halus. Okay, jadi soalan saya adalah, saya nak awak kenal pasti, adakah bila kita petik dan menghasilkan standing wave pada tali tersebut, dengan kedudukan jari yang sama, bunyi manakah pada tali 1 hingga 6 yang menghasilkan bunyi yang paling langsing? Langsing tu maksudnya paling nyaring. Suara dia nyaring, bunyi dia paling nyaring. Okay, jelas soalan saya? Jelas. Okay, sekarang saya akan buka sound dia. Okay, bila saya buka sound, saya tak akan bercakap lagi lah sebab awak tak akan dengar suara saya. Okay, nanti saya akan tutup sound and then awak respon dengan saya. Mana satukah bunyi antara 1 hingga 6 yang bunyi yang paling langsing? Okay. Okay, respon. Bunyi mana yang paling langsing? Bunyi mana yang paling langsing? 6. Bunyi 6 yang paling langsing. Okay, jadi kat sini ladies and gentlemen, kita dapati bila kita tahu bunyi dia paling langsing, sebenarnya bila awak cakap bunyi yang paling langsing tu, bermaksud frekuensi dia paling tinggi. Okay, bunyi yang paling langsing tu maksudnya frekuensi dia paling tinggi. Itu yang pertama. Okay, so bila mana frekuensi dia paling tinggi, bermaksud the number of loop pada tali tu paling banyak. Okay, jadi sekarang soalan saya yang kedua, saya nak awak kenal pasti untuk setiap tali 1 hingga 6, kedudukan jari yang sama, berapa banyakkah loop yang terhasil? Boleh? Okay, dah ready? Okay, so kita start dengan 1 dulu. Okay, saya besarkan sikit amplitude.
Boleh nampak sikit vibration? Okey, berapa banyak loop yang terhasil pada tali yang paling tebal? Ini adalah frekuensi yang paling rendah sebab bunyi dia paling kurang langsing. Okey, berapa banyak loop yang terhasil? 1. Loop, bagus. Kalau awak dah tonton video saya 7.5, awak akan faham soalan saya. Saya minta loop, L-O-O-P. Loop tu maksudnya relung. Okey, jadi dalam kes ini, untuk tali yang pertama, dia ada berapa banyak loop adalah 1 loop. Okey. Sekarang tali yang kedua. Saya move ke tali yang kedua. Berapa banyak loops? Oh. How many? 2. 2. Jadi 2, bukannya 4. Jawapannya 2. Ni adalah loop 1. Nampak ke cursor saya bergerak? Nampak. Okay, dan ini adalah loop 2. Okay, so dia ada 2 loop. Okay, next. Tali 3 berapa banyak loops? 3. 3 loop. Tali 4 ada berapa banyak loops? 4. Okay, tali 5 berapa banyak loops? 5. 6 berapa banyak loops? 6. Okay, bagus. Okay, so sekarang awak dah pandai. Yang first kali awak dah tahu, bila bunyi itu langsing, maksudnya frekuensi dia tinggi. Okay, dan awak tahu frekuensi tinggi tu datang daripada tali yang paling halus. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, awak tahu, awak dah pandai kenal pasti berapa banyak loop yang terhasil daripada waveform yang terhasil pada string. Okay, yang ketiga, kita sama-sama bacakan berapa banyak not dengan anti-not yang terhasil. Okay, ini saya nak tengok jugalah. Awak dah tengok belum video 7.5? Okay, so start dengan tali 1 dulu. Berapa banyak not yang terhasil? N. 2. 2. Di sini, di jari ni dengan hujung. Okay, ada 2 not. Dan berapa anti-not? 1. So dia punya sebutan dia N-A-N. Not, anti-not, not. Daripada yang first N, not, anti-not, N. So itu adalah none. None. N-A-N, none. Okay, next. Tali yang kedua. Okay, ada berapa banyak not yang awak nampak? 3. 3. 2, 3. 4. Okay. 3 sayang, 3. Tak ada 4. 3. 1, 2, 3 not. Okey, dan berapa banyak anti-not? 2. Kita tengok proses saya. 1, 2. Okey, jadi kat sini kita ada N-A-N-A-N. Nanan. Okey, yang ketiga untuk 3 loops ada berapa banyak not? 4. Okay, 1, 2, 3, 4 not. Okay, dan berapa banyak anti-not? 3. 2, 3. Okay, so nan, nan. Okay, tadi nan, yang kedua nanan, yang ketiga nan. Okay, yang keempat ada berapa banyak not? 5. 5. Berapa banyak anti-not? 4. So untuk tali yang keempat ni dia adalah nan. Okey, nan. Okey, yang seterusnya 5 ada berapa banyak not? 6 not. Okey, dan berapa anti-not? 5. Bagus. So dia adalah nan. Okey, dan yang terakhir, tali yang terakhir ada berapa banyak not? 7. Berapa anti-not? 6. Right, so dia adalah nan. Okey, macam itulah Okey, jadi itu adalah skill yang ketiga yang awak kena tahu dalam case stretch string. Okey, dan yang terakhir saya bagikan penamaan dia. Actually, untuk case yang pertama yang mana kelangsingan paling rendah, ini dikatakan fundamental mode. N sama dengan 1. Okey, ni namanya fundamental mode. Bila dia, ni adalah nan tu fundamental mode. Okay, bila ada 2 loops nan, ini adalah second harmonic
atau nama lain dia first overtone. Okay. Saya akan tulis nanti kat skrin. Saya sebut dulu. Okay, untuk 3 loops na, nan, ini adalah third harmonic ataupun second overtone. Second overtone. Okay, betul. Kalau 4, fourth harmonic ataupun third overtone. Okay, yang kelima, fifth harmonic ataupun fourth overtone. Dan yang keenam, sixth harmonic ataupun fifth overtone. Okay, jadi setiap frekuensi yang terhasil ni awak kena tahu dia adalah berbeza-beza. Kenapa dia berbeza-beza? Memang senang jawapan dia. Kenapa frekuensi berbeza? Sebab dia punya bukti ni daripada bunyi tadi kan, bunyi dia macam berbeza-beza ke gelangsingan dia. So maksudnya frekuensi dia berbeza. Frekuensi mana yang paling tinggi adalah frekuensi yang ke-6 ni. Yang paling banyak loops ni frekuensi dia paling tinggi. Okay, kenapa frekuensi dia paling tinggi dan dia paling langsing adalah disebabkan the wavelength produced in the string is larger, is the largest. Okay, dia mempunyai 3 wavelength. Okay, tengok daripada jari ke titik ini adalah satu wavelength ya. Ini adalah satu wavelength. Ini adalah untuk 6 harmonic. Okay, dan wavelength yang kedua daripada sini sampai ke sini. Okay, nampak ke saya bergerak? Ini adalah second wavelength. Okay, dan the last one is this until the hujung. Ini adalah third wavelength. So dia ada 3 wavelength untuk 6 harmonic. Okay. Berbanding dengan fifth harmonic, okay, ada berapa banyak wavelength? Cuba kira. Mana the first wavelength? Daripada jari pertama sampai? Adakah sampai first loop? Sampai note ketiga. Sampai note yang ketiga bagus. Ataupun sampai 2 loops, itu baru satu wavelength. Okay, ini baru satu wavelength. Mana second wavelength? Daripada sini sampai? The fourth loop. Ini loop yang ketiga, ini loop yang keempat. So panjang sini sampai ke sini adalah second wavelength. Are you with me? Yes. Right, dan baki yang loop yang kelima ni berapa banyak wavelength? Panjang ni. 1/2. Pandai. Dia adalah lambda per 2. Sebab dalam video 7.5 saya dah explain di mana adjacent knot panjang dia adalah lambda per 2. So jarak ini lambda per 2. So untuk case fifth harmonic ni kita dapati dia mempunyai 2 lambda plus lambda per 2. Okay, bermaksud 5 lambda per 2 sahaja. Okay, jadi kat sini ladies and gentlemen, kita nampak kaitan antara frekuensi di mana frekuensi yang tinggi menghasilkan lambda yang paling banyak. Okay, dan frekuensi yang paling rendah, okay, contohnya adalah fundamental mode, berapa banyak wavelength yang terhasil pada dia? Ni berapa banyak wavelength? Berapa wavelength ni? Okay, jawapan dia lambda per 2 sebab dia adalah bersebelahan, adjacent knot, hujung dengan hujung ni knot. So dia adalah lambda per 2. Okay, so semakin kecil frekuensi, semakin kecil nilai lambda. Okey, dah habis simulasi. Panjang pula saya explain simulasi ni. Okey, jom kita buat nota. Mana pula nak naikkan? Okey. Alright. Okey, jadi saya nak kenalkan dengan rumus terus untuk LO yang kedua tadi. Okay, dia dah sentuh stretch string, alang-alang saya masuk LO yang kedua. LO 1 tu kita akan kemudian nak. Okay, so untuk LO yang kedua, okay, di mana hal laju sebenarnya, okay, hal laju, the speed of wave, maksudnya hal laju gelombang yang terhasil pada string sahaja on a stretch string, okay, is given by, okay, so kita sedang keluarkan rumus hal laju. Hal laju tu kuantiti dia adalah V. Okay, so untuk rumus hal laju pada case string, dia bergantung kepada tension. Okay, sebab kalau awak tengok pada simulasi yang saya tunjukkan, okay, di mana frekuensi bergantung kepada ketebalan tali kan. Okay, dan actually juga pada the mass density, maksudnya ketebalan dia. Okay, jadi saya kaitkan dengan ketebalan tali dulu lah sebab beza antara
tali 1 hingga tali 6 adalah daripada ketebalan kan. Okey, jadi dia bergantung kepada the density of the string. Okey, bermaksud dia proportional to the square root of the mu. Okey, so di mana V ni adalah halaju gelombang yang terhasil pada string dan mu ini bermaksud mass per unit length. Okey, ataupun kita boleh kata mass density. Mass density. Okey, mass per unit length. Ataupun nama lain dia adalah density. Okey, iaitu ketumpatan. Okey, jadi mass per unit length bagi mu dia ada rumus dia. Okey, di mana untuk mu dia adalah density. Okey, tetapi bukan kuantiti volume yang kita akan terbitkan. So dia adalah mass per length. Okey, bermaksud mu ni rumus dia juga adalah mass M per adalah bahagi length iaitu L. Okey, L ini adalah panjang tali. Okey, so what is M? Okey, M ini adalah mass of the string. Mass of string. Okey, manakala ini adalah M. Okey, dan L ini adalah length of string. Panjang tali. Okey, jadi kita tengok pada, cuba ingat balik simulasi yang saya tunjukkan tadi. Beza antara tali 1 hingga tali 6, manakah tali yang paling tinggi nilai mu dia? Sebutan dia mu. Cuba sebutkan sama-sama dengan saya. Sebutannya adalah mu. 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 Okay? Dan simbolnya adalah mu. Okay, jadi antara tali 1, tali 1 yang paling bawah saya lukiskan balik kejap Tali 1 yang paling rendah, yang paling bawah tadi. Okey, tali atas sekali tali 6 yang paling nipis. Ni tali 4, tali 3, tali 2, tali 1. Okey, antara tali 1 hingga tali 6, yang manakah awak rasa mu yang paling tinggi, yang paling besar? Okey, tali 1 ni yang paling tebal. Okey, tali 6 ni yang paling nipis. Okay, so antara tali 1 hingga tali 6, string 1 hingga string 6, which string that you found is having the highest mu? Cuba teka. Tali 1. Jawapannya adalah tali 1. Okay, so mu tali 1 paling besar. Okay, kenapa? Sebab dia paling tebal. Bila dia paling tebal, mass dia adalah paling tinggi berbanding untuk tali yang paling nipis, mu dia adalah kecil je. Kenapa? Sebab tali tu nipis. So mass dia kecil, mass tali tu kecil. Okay, tapi tali tu sama panjang tak antara 1 hingga 6? L dia sama tak? Sama. Sama sahaja. Jadi faktor dia antara mu dengan mass. Okay, jadi maksudnya mu tali 1 yang paling besar bermaksud V tali 1 yang paling besar ke paling tinggi? V mana yang paling besar? Antara tali 1 hingga 6, manakah halaju gelombang yang paling besar? What do you think? 1 ke 6? Sebab dia 6. bagi kecil. Someone said 6? Ya, tali 6. Ya, 6. Okey, bagus. Jawapannya tali 6. Okey, bermaksud halaju gelombang yang terbentuk pada tali 6 adalah paling tinggi. Okey, berbanding tali 1, dahlah tali 1 tu tebal. Dia berat, density dia tinggi. Jadi mu dia besar. Dan disebabkan mu dia besar dan dia berkadar songsang dengan halaju dan dia berat. Logiklah kalau dah dia berat, macam mana dia nak bergerak dengan laju? So maksudnya halaju gelombang pada tali 1 yang tebal tadi adalah kecil sahaja. Okey, compare dengan tali 6, dia nipis. So halaju gelombang yang terhasil tu akan bergerak dengan laju. Okey, now saya nak awak kaitkan dengan formula yang awak familiar. Okay, formula apa yang awak familiar sebenarnya adalah formula V sama dengan F lambda. Okay, masih ingat tak formula V bersamaan F lambda?
Ingat. Okey, jadi antara tali 1 dengan 6, manakah frekuensi yang tinggi? Adakah 1 ataupun adakah 6? 6. Okey, jawapan dia E. Nah, So sebab itulah frekuensi yang terhasil pada tali yang paling nipis tu yang paling langsing bunyi dia. Okey, berbanding tali yang paling halus F1 tu dia punya kelangsingan dia adalah lebih rendah. Bunyi dia bunyi bass. So frekuensi dia rendah. Okey. So sebenarnya kita akan kaitkan V tu dengan dua faktor. Yang pertama adalah mu dan yang kedua adalah frekuensi darab dengan lambda. Okey, so itu adalah kaitan faktor yang pertama. Okey, selain daripada tu, velocity ataupun speed of the wave pada string juga dia bergantung kepada ketegangan tali. Okey, itu adalah faktor yang pertama. Okey, faktor yang kedua, halaju gelombang yang terhasil dia bergantung kepada ketegangan tali secara square root of tension. So T ini bermaksud ketegangan tali, tension. Okay, now ladies and gentlemen, saya tak dapat jumpa satu simulasi untuk mengubah tension tali. Okay, tapi saya dengar tadi ada someone yang pegang gitar kan? Siapa tadi yang sama-sama saya buat video tu ada yang tengah main gitar? Cuba mengaku. Taza. Taza kan? Okay, Taza, saya perlukan pertolongan awak boleh? Taza? Ya. Taza, saya perlukan pertolongan awak. Awak pegang gitar sekejap boleh? Kejap saya nak buka video sekali. Ada. Okay, sekejap Taza. Kod E. Sebentar. Sekejap, saya bagi arahan Abang dulu. Taza. Sekejap, nanti awak buka video sekali Habis kau Taza. Abang Taza. Sekejap, tenang. Kejap. Okey, dengar dulu arahan saya. Okey, macam ni. Apa yang Taza, okey, saya bagi kredit lah pada Murtaza. Sekarang Murtaza dia akan buat demo. Okey, apa demo yang Murtaza akan buat? Murtaza petik satu tali pada gitar awak pada kedudukan yang sama. Okey, dengar betul-betul. Tetapi tali tersebut awak ubah dia punya ketegangan. Kan kita boleh adjust gitar kan dengan ketegangan tali kan? Okey, awak start dengan tali yang sama tadi, awak nak petik kat tali yang sama, ketegangan dia kecil. Okey, kemudian awak petik satu bunyi pada tali tersebut, kita akan dengar sama-sama bunyi tu. Okey, dan tali yang sama juga tadi, awak ketatkan dia balik. Okey, ketatkan dia balik, awak petik balik pada kod yang sama. Okey, so saya nak semua orang dengar frekuensi mana yang tinggi, frekuensi mana yang rendah pada tali mana. Yang tension dia besar ke tension dia rendah. Okey, jelas tak semua orang? Jelas. Jelas. Kalau Okey, betul kan? Okey, bunyi. Okey, plug. berapa kali kau pusing? Sabar. Okey. Dan Tali sama lagi putus. okey, plug. Okey. Plug. Okey, so tempat yang sama awak ketatkan sikit. Tempat yang sama awak plug tadi, ketatkan. Lepas tu cuba plug sekali lagi. Okey. Sekali lagi. Cuba. Okey, jadi bila Murtaza petik gitar dengan ketegangan yang rendah pada kedudukan yang sama dan tali yang sama panjang, kita dapati mana satukah bunyi yang lebih tinggi, bunyi langsing dia? Mana satu? Tali yang ketat ke tali yang longgar? Tali ketat. Okey, tali yang ketat. Ketat. Okey, tali yang ketat tu menunjukkan tension dia tinggi. Tali yang longgar tu maksudnya tension dia rendah. Okey, dan kita dah sama-sama tadi dengar untuk tali yang ketat, frekuensi dia lebih tinggi kan. Okey, maksudnya bunyi dia lebih nyaring. Okey, bunyi dia lebih nyaring. Okey, tapi kalau tali yang longgar tadi, frekuensi dia lebih rendah. So maksudnya bunyi yang kita dengar tu macam kurang langsing, kurang nyaring, kurang langsing. Okey, ini kerana sebabkan frekuensi itu bergantung kepada halaju. Okey, di mana halaju pada tali mana sebenarnya yang lebih besar? Halaju gelombang mana sebenarnya yang paling besar? Tali yang ketat ke tali yang longgar?
Ketat. Tali ketat. Ketat. Okey, tali yang ketat tu disebabkan frekuensi dia tinggi, maksudnya dia punya halaju gelombang dia lebih besar. So tali yang longgar tadi, sebab itulah halaju dia rendah. Halaju dia rendah tu menghasilkan bunyi yang lebih kurang langsing. So frekuensi dia lebih rendah. So ini membuktikan halaju gelombang yang bergerak pada tali bergantung kepada dua faktor. Okay, faktor yang pertama adalah the mass density, mass per unit length. Okay, dan faktor yang kedua adalah ketegangan tali. Okay, oleh sebab itu kita boleh keluarkan satu formula. Okay, untuk halaju gelombang pada tali sahaja. Kes formula ini hanya untuk tali sahaja. Okay, di mana kita cantumkan kedua-dua faktor V ni kepada satu persamaan. Di mana dia bersamaan dengan square root of tension. Okay, ini untuk faktor yang pertama, bahagi dengan the mass per unit length. Okay, so ini adalah halaju gelombang pada tali sahaja. Dia tak apply pada air coulomb. Okay, air coulomb tak boleh gunakan rumus ni. Okay, selesai. Okay, ada soalan nak tanya tak so far sebelum saya masuk pada part yang seterusnya? Okay, so saya assume tak ada, senyap maksudnya tak ada. Okay, next kita masuk kepada part yang critical. Okay, so ini kena hadam dan faham betul-betul. Okay, sebab apa? Sebab soalan exam dan soalan dalam topik 7.6 memang berkaitan dengan apa kita akan bincangkan sekarang. Okay, jadi kes yang kita akan tengok sekali lagi adalah masih berkenaan stretch string. Okay, jadi ini adalah LO yang pertama. Okay, apa LO yang pertama tadi? Solve problem. Solve problem. Related kepada? Fundamental and overtone. Okay, overtone apa? Overtone frekuensi. Frekuensi. So aim kita untuk table ini sebenarnya end up kita nak keluarkan rumus untuk frekuensi. Okay, so kolom yang terakhir tuliskan frekuensi. Sebab ini adalah LO kita. Frekuensi simbol dia adalah F. Okay, adakah masa saya tulis kat skrin awak sedang salin dekat tempat masing-masing? Salin medium. Ya. Okay, good. Salah. Right. Jadi apakah yang kita perlukan untuk keluarkan formula frekuensi adalah kita memerlukan wavelength. Okay, so kita akan tengok manakah nilai wavelength. Okay, jadi untuk tahu nilai wavelength sebelum dapat frekuensi, kita akan keluarkan bentuk wave yang terhasil. Okay, di mana ni adalah waveform. Waveform adalah sebiji macam lukisan gitar simulasi yang saya tunjukkan tadi pada tali 1 hingga 6. Kita akan lukis balik. Sebab dalam exam dan dalam soalan kuis semua, memang semua soalan wajib melukis waveform. Okay, kita akan belajar menggunakan skill untuk lukiskan waveform. Okay, waveform ni maksudnya adalah bentuk wave, bentuk gelombang. Okey, dan untuk kita lukiskan bentuk gelombang, kita kena tahu dahulu jenis gelombang apa yang kita nak lukis. Itu adalah mode. Okey, mode. Sebut sama-sama dengan saya, mode. Mode. Okey, mode. Alright, good. So, LO ni berkhusus untuk kita cari frekuensi bagi setiap mode dalam kes stretch string. Okey. Jadi, mode pada stretch string bermula dengan mode 1. Okay, mode ini adalah N. Okay, N. Small n. Macam mana simbol refractive index? N. Small n. Okay, selepas mode 1, N2. Okay, lepas 2, 3. Okay, dan dia ada banyak lagi mode. Okay, kalau dalam tali gitar kita tadi, simulasi kita sampai N berapa? Ingat tak? N6. N6. Okay, kita tak perlu lukis sampai N6. Untuk pemahaman, konsep kita just up to N3 sahaja. Tapi dalam soalan sebenar peperiksaan, dia boleh up to how many N possible. Sampai 99 mode pun boleh. Okay. Jadi kita haraplah doa tak banyak doa, tak adalah sampai keluar soalan exam kali ni sampai 99 mode. Okay, kenapa? Sebab kat situ ada skill dan konsep kita kena
tahu untuk mode, pengiraan mode. Okay, jadi kita bincangkan yang mudah-mudah dulu. Okay, mode. Okay, now N1 dia ada nama khusus dia. Okay, nama khusus dia, awak bila saya sebut N1, awak kena terus bayangkan simulasi gitar yang saya tunjukkan pada tali yang paling tebal yang mana ada satu loop saja. Itu adalah N1. Okay, jadi N1 nama dia adalah fundamental mode. Okay, sebutkan sama-sama. Fundamental mode. Fundamental mode. Fundamental mode. Okay, kalau N2 selepas fundamental mode, dia adalah first overtone. Okay, sebutkan sama-sama dengan saya. First overtone. Okay, selepas fundamental mode, first overtone. Okay, N3 adalah second overtone. Okay, sebutkan sama-sama. Second overtone. Second overtone. Okay. Second overtone. Bila kita belajar dan especially vocab yang baru, memang skill belajar dia awak kena sebut vocab tersebut. Baru dia akan senang untuk lekat kat kepala. Sebab dia kan tak pernah dengar kan. Pernah dengar ke first overtone fundamental mode? Oh, Tak. tak pernah. Dah kan? Kalau macam saya dah berbasi dah saya sebut fundamental mode, first overtone. Boleh laju je lah sebab dah biasa. Okay, tapi kalau kita baru first time dengar, saya encourage awak untuk sebut. Tak nak on mic pun sebut dekat tempat masing-masing. Okay, sebab dia adalah vocab yang baru. Right, so now ladies and gentlemen, nama dia juga ada dalam sebutan harmonik. Bukan sekadar nama mode and overtone. N1 juga dia adalah first harmonic. Dia ada dua nama. Okay, dia ada dua jenis penamaan. Maksudnya N sama dengan 1, mode 1 adalah nama dia fundamental mode ataupun first harmonic. Okay, contoh kalau nama dia Muhammad Hadif Imran. Okay, contoh. Ada yang panggil Hadif, ada yang panggil Imran. So maksudnya kedua-dua tu orang yang sama. Okay, jadi kalau kita kata fundamental mode, dia juga adalah first harmonic. Kedua-duanya adalah mode 1. Okay, faham? Alright. Okay, next, N2 dia ada nama lain. Selain nama first overtone, nama dia adalah second harmonic. Okay, dan second overtone dia ada nama lain, iaitu third harmonic. Okay, so soalan saya, adakah nama mode ni kena hafal? Jawapan dia, ya. Kena hafal, wajib hafal. Okay, kenapa? Sebab dalam contoh soalan, sebab kan LO1 kan dia nak kata solve problem related to fundamental mode and overtone frequency. Bila dia kata solve problem, dalam ayat soalan tu dia akan cakap contoh, the fifth harmonic in the stretch string give as a wavelength sekian. Calculate the frequency for the fifth harmonic. Jadi kalau awak tak tahu fifth harmonic tu mode yang keberapa, awak takkan boleh lukiskan waveform. Bila awak tak boleh lukiskan waveform, awak takkan boleh keluarkan wavelength. Dan bila awak tak keluarkan wavelength, maksudnya awak akan salah cari nilai frekuensi. Okay, jadi asas dia awak kena hafal dahulu nama-nama yang ada. Okay, by the end of this lecture nanti saya akan tunjukkan cara mudah lah macam mana untuk hafal nama-nama mode dengan harmonik. Okay, so next, lukisan, waveform. Okay, jadi saya nak semua orang salin betul-betul apa yang saya sedang lukiskan sekarang, the waveform. Okay, jadi cara nak melukiskan stretch string, first thing first, lukiskan di hujung dan hujung tali. Okay, lukiskan asas dia dulu, lukiskan macam ni. Okay, hujung-hujung tali kita lukiskan macam dinding. Hujung tali 1 dengan hujung tali 2 kita ada dinding kedua-duanya. So buat satu template dulu. Okay, ini asas dia, stretch string. Buat template dia. Hujung dengan hujung. Okay, nanti dalam soalan tutur saya akan panggil for presentation. Individu yang present jangan cakap tak pandai dan jangan cakap tak tahu sebab tak tengok video, tak dengar video. Okay, saya sedang tunjukkan cara untuk melukis waveform. Lukiskan asas dia dulu. Template dia lukiskan macam dinding. Hujung 1 dengan hujung 2. Okay. So next. Lukisan tali pada mode 1 adalah satu loop untuk fundamental mode.
Okay, N1 kita dah buat satu simulasi tadi kan. N1 maksudnya fundamental mode. Berapa banyak loop yang dia ada adalah satu. Ingat lagi tak? Ingat. Okay, jadi macam mana nak lukis satu loop daripada hujung ke hujung, awak boleh labelkan dia sebagai N. Not dengan not, kan dia none tadi kan. Okay, dan tengah-tengah ni adalah anti-not. Okay, ni adalah mode 1, fundamental mode. None, dia adalah none. Jadi bila awak tahu tengah-tengah ni A, awak akan sambungkan A tu adalah maximum amplitude ke zero amplitude? Maximum ke zero? Maximum. Oh, bagus. Okay, so dekat tengah-tengah ni, amplitude dia kena paling besar, paling tinggi. So ini adalah lukisan dia. Dia paling tinggi. Siap. Okay, dan untuk kita menunjukkan string ni vibrate, maksudnya dia sedang bergetar, kita akan lukiskan shadow dia. Okay, dengan lukisan putus-putus. Dia macam tengah vibrate. Ini jawapan dia untuk fundamental mode. Ini adalah waveform untuk fundamental mode. Okay, skill dia awak kena tahu untuk fundamental mode satu loop jadi dia none. Hafal tu, none. None tu maksudnya satu loop. Okay, next. Kita lukiskan dulu. Okay, jadi untuk second harmonic, okay, dia ada dua loops. Bila mana dua loops, selepas none, dia adalah nanan. Okay, tengok saya buat macam mana dekat skrin. Nanan maksudnya N, A, tengah-tengah N, A, N. Okay, awak tengok dekat tengah-tengah string, untuk fundamental mode, dia adalah A. Tapi dekat second harmonic, tengah-tengah tali adalah N. Dia alternate. Kalau first harmonic, none. Second harmonic, nanan. Are you with me? Yes, okay. Okay, dah tahu. Dah tahu dia nanan. Okay, dah tahu dia nanan, awak kena identify dulu knot sebab kita akan gabungkan tali tu pada knot. Okay, cari knot. Ni adalah knot yang pertama. Ni knot yang kedua, buat titik. Ni adalah knot yang ketiga. Buat titik. Okay, jadi daripada titik tu, awak akan sambungkan lukisan dua loops. Okay, knot yang pertama dengan knot yang kedua, di antara tu ada maximum amplitude. So, sambungkan dia macam ni. Okay, dan loop yang kedua, tali tu vibrate. Sambungkan garis penuh dia kat bawah macam ni. Okay, itu adalah tali. Okay, dan kita lukiskan shadow dia. Okay, ni shadow dia. Garisan putus-putus. Dia vibrate. Okay, yang ni pula putus-putus. Siap. Awak sedang salin nota ke? Ya. Okay, hari Ahad nanti saya nak tengok nota masing-masing ya, lukisannya. Boleh. Boleh. Dan tu, okay. Jangan bagi saya harapan tinggi sangat. Okay, now third harmonic. Okay, kalau third harmonic, awak hafal dia punya nama tu. Kalau yang first, nan. Yang kedua, nanan. Yang ketiga, nanan. Dia memang kelakar sikit tapi memang ini cara nak hafal mudah. Okay, nananan maksudnya dia ada N, yang hujung-hujung N lah. Okay, so tengok tengah-tengah string. Okay, bila mana awak kenal pasti tengah-tengah string, first dia start dengan A, kemudian dia tukar dengan N. And then yang third harmonic dia akan kembali kepada A, dia akan alternate. Okay, A and A di tengah-tengah tu dia akan alternate. So kita completekan na-na-nan dia. Okay. So na-na-nan maksudnya antara N dengan A tu ada lagi N-A. Okay, so na-na-na nan. Macam tu. Ada 5 knot dan 3 anti-knot. Okay, dan tengah-tengah ni semestinya adalah anti-knot. Dia alternate. Okay, sempat salin Nampak. Okay, next. Awak kena cari knot. So, ni knot
Ini not. Buat satu garisan, taklah macam satu level yang sama untuk not. Not, not. Janganlah sengit-bengit. And tu. Okay, so dah jumpa not, awak akan sambungkan string pada not. Okay, sebab sebenarnya pada not, string tu tak vibrate. Okay, sebab dia adalah zero amplitude. Okay, jadi senanglah untuk kita sambungkan string pada not. Okay, jadi untuk N pertama dengan not yang kedua, kita akan sambungkan loop yang pertama. Siap. Okay, next. Not yang kedua dengan not yang ketiga, kita akan sambungkan dengan loop yang kedua. Sambungkan kat bawah. Sebab dia vibrate. Siap. Okay. Dan not yang ketiga kepada not yang keempat, dia tengah vibrate. So, dia punya garisan penuh dekat atas. Siap. Okay. Dan selebihnya, nak menunjukkan string ni vibrate, bukan sedang melendur. So, kita akan buatkan dia punya shadow. Macam tu. Okay, siap. Okay, ini adalah third harmonic untuk stretch string. Are you with me? Yes, madam. Okay, bagus. Right. So, skill yang seterusnya, wavelength. Okay, jadi wavelength. Dalam video 7.5, saya dah explain jarak antara not dengan anti-not adalah berapakah distance dia. Maksudnya, daripada N ke A, berapa dia punya distance, X dia. Boleh tahu saya? Apa? Lambda per 4. Bagus, lambda per 4. Okay, so maksudnya daripada hujung yang pertama nak pergi ke anti-not, X dia lambda per 4. Okay, dan daripada tengah-tengah pergi ke not yang kedua, berapakah panjang dia? Juga lambda per 4. Bagus. Okay, jadi ada berapa banyakkah lambda per 4 untuk satu loop? 2. Bagus, ada 2 lambda per 4. Okay, jadi 2 lambda per 4 ni daripada hujung yang pertama sampai hujung yang kedua adalah sebenarnya panjang tali. Okay, panjang tali. So itu adalah L. Kalau apa pula nak guna kalau apa lagi belum? Biru lah. Okay, so ini adalah panjang tali L. Apakah panjang tali simbol dia? Okay, so 2 lambda per 4 ni kan kita ada satu loop. Bila satu loop none. Bila none, NA tu lambda per 4. AN juga lambda per 4. So ada 2 lambda per 4 sepanjang satu tali iaitu L. Okay, jadi awak bawa lah keluar lambda sebagai subjek. Okay, dapatlah 4L per 2 ataupun bersamaan 2L. Simplify. 2 dengan 4 ni potong jadi 2. Okay, lambda adalah 2L. Okay, dah dapat wavelength yang pertama. Okay, next. Second harmonic. Okay, ada berapa banyak lambda per 4? Tolong kirakan. Berapa banyak lambda per 4 daripada hujung ke hujung? 4. Ada 4. Bagus, ada 4. Ada 4 lambda per 4. Kenapa? Sebab dia nan. Jadi setiap N dengan A tu panjang dia adalah lambda per 4. Okay, jadi daripada hujung ke hujung, kita ada 4 lambda per 4. Okay, jadi sebenarnya daripada hujung ke hujung 4 lambda per 4 ni adalah panjang tali, iaitu L. Okay, jadi 4 lambda per 4 ni adalah sebenarnya jarak antara panjang tali, iaitu L. Okay, so kita buat maths, keluarkan lambda sebagai subjek. So 4 ni boleh jadi 1, so lambda bersamaan L. Okay. Right, okay, next, third harmonic. Okay, ada berapa banyak lambda per 4 dalam third harmonic? 6. 6. Okay. Ni 1, ni 2, saya tak label dah lah Awak dah start ada skill dia kan. Jadi saya buat macam ni je.
1, 2. Sekejap saya buat kat dalam lah Okay. Memandangkan masing-masing dah faham lambda perempat tu maksudnya jarak antara N dengan A. Okay, jadi saya dah start label macam ni. Okay, maksudnya N kepada A yang pertama, ni ada 1, ni 2, ni 3, ini 4, ini 5, 6. Okay, maksudnya ada 6 lambda per 4. Okay, 6 lambda per 4. Yang mana panjang tu adalah sebenarnya L. Panjang tali. Okay, then do math simplify. Ini 2, ini 3. So dapat lambda adalah 2L per 3. Selesai untuk wavelength. Mudah tak? Senang, mudah. Senang kan? Bila ada orang explain, oh senang je rupanya. Tapi kalau kita tengok sini dalam nota, apa benda lah alien sangat ni, tak faham apa. Normal lah macam tu. Sebab tu kita kena berguru. Kita kena berguru. Jadi kalau nak belajar sendiri pun tiada masalah. Tapi kena ada guru dia, kena ada sumber yang mengesahkan kefahaman masing-masing. Okay. Frekuensi. Dah last sekali. Okay, frekuensi. Kita punya objektif adalah frekuensi actually. Okay. Jadi untuk frekuensi kita akan gunakan rumus. Ada 2 rumus. Okay. Yang pertama saya tuliskan kat atas. Okay. Melibatkan string, kita ada 2 rumus untuk hal laju. Frekuensi ni datang daripada 2 rumus. Okay. Yang pertama tu rumus dia adalah V sama dengan F lambda. Okay. Saya tulis yang asas Okay, V bersamaan F lambda. Kita akan gunakan 2 rumus. Okay, yang mana kita akan keluarkan frekuensi sebagai subjek. So, F is V bahagi lambda. Okay, dan rumus yang kedua kita akan gunakan dalam frekuensi of stretch string adalah rumus yang baru tadi kita baru keluarkan, iaitu square root of tension per mu. Okay, so kita akan gunakan 2 rumus ini untuk keluarkan frekuensi. Okay, jadi daripada rumus yang pertama V is F lambda, bermaksud frekuensi adalah V bahagi lambda. Okay, so then kita sedang mengira frekuensi untuk fundamental mode. Okay, jadi ni adalah F1, lambda 1. Okay, dan V ini bukannya V1 actually sebab V ni adalah constant. Tetap. Kenapa tetap? Sebab kita punya case stretch string yang kita hasilkan fundamental mode first overtone dan second overtone ni adalah pada tali yang ketebalan dia yang sama. So kita katakan kat situ V dia adalah sama nilai. Berbeza kalau kita gunakan tali yang berbeza. Contoh, tali yang saya lukiskan 1, 2 dengan 3 punya mode ni, semuanya tali yang sama ketebalan dia. Okay, jadi kat situlah maksudnya V dia sama. Kalau saya gunakan tali yang berbeza, barulah V tu nilai dia berbeza-beza. Okay, jadi kat sini V kat sini adalah constant. Okay, now kita akan masukkan V sebagai square root tension per mu dan lambda 1 tu adalah 2L. Okay, lambda 1 tu kita dah dapat kat sini, ini adalah 2L. Okay, dan V ini adalah square root of tension per mu. Okay, ini adalah frekuensi untuk fundamental mode ataupun first harmonic bagi case stretch string. Siap, itu je. Are you with me? Yes. Yes. Right. Madam. Kita teruskan pada second harmonic. Okay, kita akan repeat benda yang sama je. So kita nak keluarkan frekuensi iaitu frekuensi bagi first overtone. So maksudnya F2 iaitu V per lambda 2. V tu constant sebab tali dia ketebalan yang sama. Panjang tali L pun sama. Jadi V dia sama. Okay. So lambda 2 kita dah dapat dia adalah L. So 1 per L. V tu adalah hal laju gelombang pada tali iaitu square root of tension per mu. Selesai. Okay. Third harmonic, second overtone. Kita akan keluarkan frekuensi bagi second overtone. So third harmonic F3.
Okay, so F3 adalah V bahagi lambda 3. Okay, so lambda 3 adalah 2L per 3. So dia adalah 1 per lambda 3. Bermaksud ini adalah 3 per 2L. Okay, dan V ini adalah laju gelombang pada tali iaitu square root tension per mu. Okay, siap. Okay, are you with me? Yes. Yes. Okay, so itu adalah cara kita kira frekuensi bagi mode-mode dalam stretch string. Okay, now secara general, formula bagi frekuensi yang kita dah keluarkan, okay, frekuensi untuk case stretch string, okay, boleh ditulis sebagai, okay, okay, tengok F1, F2 dengan F3 semuanya ada 1 per L. Okay, perasan tak? Tengok ni ada 1 per L. Ini pun ada 1 per L. Ini pun ada 1 per L. Okay. Kita nak buat satu perkaitan. Okay, dan kalau perasan juga, untuk F1, atas ni adalah faktor 1. Untuk F2, okay, Madam. kejap. Oh, okay. Saya nak kaitkan macam ni. Sekali lagi sebab saya nak buat general equation ni. Okay. Dia tak ada apa yang salah pun. Saya yang saya terskip satu penjelasan Sebentar, saya berperasan. Saya terskip satu konsep. Okay, jadi sampai sini faham Okay. Saya tak boleh masukkan perkaitan 1 per L lagi. Sekejap. Okay, jadi kita nak tengok perkaitan antara F1 sampai F3. Right, jadi oh, okay, dah faham. Okay, ini akan agak, ini matematik je tau. Okay, ini matematik. Okay, sama-sama tengok F1. F1 kan 1 per 2L square root tension per mu. Kita nak kaitkan F2 dengan F1. Okay, macam mana nak kaitkan F2 dengan F1? Okay, kalau perasan, kedua-duanya ada square root tension per mu. Ini pun ada square root tension per mu. Okay, dan ini 1 per L. Ini pun ada 1 per L. Okay, bermaksud yang menjadi masalahnya adalah pada ratio 1 per 2 ni. Okay, pada F1 ni ada 1 per 2, ratio 1 per 2. Okay, jadi bila kita nak kaitkan F1 dengan F2, bermaksud kita kena darabkan 2. Okay, pada pada rumus ni. Maksudnya kat sini kita kena darabkan dengan faktor 2. Okay, maksudnya 2 per 2 lah. Barulah dia akan hilang kan. 2 per 2 kan 1. Okay, bermaksud kalau kita nak kaitkan F2 dengan F1, ni matematik je tau. Dia akan jadi F2 bersamaan 2 per 2, okay, darabkan dengan 1 per L darab square root tension per mu. Okay, dan kalau saya susun balik, dia akan dapat apa? Dia akan dapat 2 kali, okay, 2 dengan L saya darab sama, 1 per 2 L didarabkan dengan square root tension per mu. Okay, dan awak perasan tak actually yang ini dalam bracket besar tu, ni bracket besar ni, yang 1 per 2L darab square root tension per mu ni adalah sebenarnya apa? Sama tak balik dengan F1? Sama tak dengan F1? 1 per 2L darab square root tension per mu. Sama tak dengan F1? Sama. F1. Okay, bermaksud F2 adalah bersamaan 2 kali F1. Okay, saya tulis kat bawah ni. So, F2
Ni sama dengan 2 kali F1. Macam tu. Okay, so maksudnya perkaitan F1 dengan F2 adalah F2 sama dengan 2 kali F1. Right, now kita nak kaitkan pula F3 dengan F1. Okay, jadi untuk kaitkan F3 dengan F1, sekali lagi, mereka berdua masing-masing ada 1/L dengan square root tension per mu. Nampak? Ni dua-dua ni. Okay, dua-dua ada square root tension per mu dan dua-dua ada 1/L. Okay, tapi yang menjadi masalah adalah pada 3/2. Yang ini ada 1/2. So macam mana kita nak samakan mereka berdua adalah saya tunjuk terus jawapan dia, saya tak buat matematik. Saya terus tunjukkan jawapan dia. Bermaksud F3 adalah 3 kali F1. Daripada terbitan dia, kalau F2 tu saya dah tunjukkan dia punya terbitan matematik yang saya tengah asterisk kan. Ini terbitan dia. Okay, jadi kalau untuk F3 kaitkan dengan F1, kita akan lepas do max, kita akan dapat F3 bersamaan 3 kali F1. Sebab kita nak samakan ratio 3/2 tu dengan 1/2. So cara dia kita akan jadikan dia 3. So dapat dah 3 F1. Okay, so apa yang saya cuba sedang sampaikan adalah bila mana kita nak kaitkan general equation antara dua rumus frekuensi mode dengan any other frekuensi, so kita boleh menggunakan rumus asas dia. Okay, so sekejap saya padamkan tab kaitan. Okay, so rumus asas dia apa tahu? Rumus asas dia adalah yang pertama adalah Fn, okay, bersamaan N per 2L, okay, didarabkan dengan square root of tension per mu. Okay, kenapa? Sebab kalau contoh kita ambil F1, kalau tak percaya kita masukkan F1, F2, F3. Okay, contoh apa benda pula ni? Kenapa mu saya lari? Mu saya lari ni. Dia mengantuk. Okay, duduk dan diam. Okay, jadi secara general rumus frekuensi adalah Fn bersamaan N bahagi 2L darab dengan square root tension per mu. Okay, kalau tak percaya boleh gantikan N1, N2, N3. Okay, contohlah kalau kita gantikan N3 contoh. Kita dapat tak balik 3/2L? Dapat. So maksudnya F3 adalah, N tu adalah 3. Okay, N tu adalah number mode. 3/2L darab dengan square root tension per mu. Okay, so maksudnya any mode kita boleh gunakan general formula untuk tentukan frekuensi dia. Okay, so dan seterusnya formula yang kedua untuk frekuensi adalah Fn, okay, juga bersamaan N darab dengan fundamental frekuensi iaitu NF1. Okay, so kalau tak percaya kita boleh masukkan satu mode. Okay, katakan saya sekarang saya masukkan mode yang kedua. So maksudnya F2 adalah 2 kali F1. Okay, seperti di atas. Yang ni lah. This one. So F2 adalah 2 kali F1. Yang ini F3 adalah 3 kali F1. Okay, dan ini F1 lah. F1 tak ada apa-apa lah. F1 sama dengan F1 lah kan. Okay. So itu adalah case frekuensi.